Kita intro dulu. Nak ajak bergabung tu dah okey dah tuan-tuan. Cuma nama-nama yang diajak bergabung tu, hai ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Luqman Nur Adam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau sekali dia tak buat lawak, tak sah tahu masalahnya. Dulu dia buat lawak macam takut sangat dengan budak-budak pasti. Dikutuknya pasti itu dan ini macam-macam lagi. Saya pernah buat video banyak kali berkenaan dengan apa yang Luqman Nur Adam duk kutuk pasal pasti. Banyaklah sebenarnya benda-benda yang memang dia buat lawak. Sampai dahulu Khairi Jamaluddin pernah gelarkan dia sebagai loba. Tak tahulah kenapa kan. Tetapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Luqman datang lagi dengan satu lawak yang lagi luar biasa. Di dalam akaun sosial media beliau telah mencadangkan Parti UMNO, PKR dan juga Parti Amanah bergabung membentuk satu parti besar yang menjadi tunjang kepada kekuatan orang Melayu. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan sekalian. Sangat-sangat murni tahu apa yang cuba dicadangkan oleh Luqman Adam ini. Mewujudkan satu parti besar yang menjadi tunjang kepada orang-orang Melayu. Luar biasa. Sedikit backstory tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua tahu Pakatan Harapan, terutamanya Parti PKR dan juga Parti Amanah di dalamnya, memang telah ditolak oleh orang-orang Melayu. Ketika PRU yang ke-15, mereka hanya dapat lebih kurang 11% sahaja sokongan orang-orang Melayu dan jumlah ini semakin menurun ketika pilihan raya negeri Selangor yang berlangsung pada bulan Ogos tahun lepas. Pasal UMNO pula, tak payah ceritalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Daripada parti yang mendominasi Barisan Nasional, memang sangat-sangat luar biasa, menguasai beberapa negeri. Pada PRU yang ke-14 mengalami kejatuhan, hanya menang lebih kurang dalam 70 kerusi lebih saja. Tengok-tengok PRU yang ke-15 cuma tinggal 30 kerusi lebih. Dan masa PRU yang ke-15 cuma tinggal 26 kerusi. Dan ketika pilihan raya negeri yang tersebut itu, mereka punya performance lagi luar biasa jahanam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Daripada 108 kerusi yang mereka tanggingi, mereka hanya dapat 19 kerusi sahaja. 19 dari 108. Gila ke apa masalahnya? UMNO ini memang parti tunjang orang Melayu. Ditolak habis-habisan oleh pengundi Melayu disebabkan oleh mereka sekarang ini ada pemimpin yang sangat tak boleh pakai yang bernama Ahmad Zahid Hamidi. Itu cerita UMNO. PKR dan Parti Amanah pula macam mana? Kita cerita Parti Amanah dahulu. Parti Amanah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan lagi rahsia. Memang diwujudkan untuk membantu DAP mendapatkan undi-undi daripada mereka yang tak puas hati dengan PAS. Itu saja. Full stop. Tak ada apa-apa benda yang lebih. Sebab apa tahu tuan-tuan sekalian? Sebab memang dari awal lagi kewujudan Parti Amanah ini adalah untuk cuba mengurangkan pengaruh PAS, di mana pada ketika itu pada tahun 2015 merupakan kemuncak pergeseran antara PAS dan juga DAP. Dan apabila tertubuhnya Parti Amanah terus berhadapan dengan PRK dekat Sungai Besar dan juga dekat Kuala Kangsar. Dan dekat Sungai Besar mereka mengatasi PAS, dekat Kuala Kangsar PAS mengatasi mereka. Dan pada ketika itu mereka nampak jugalah, Parti Amanah ni boleh pergi ni. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Parti Amanah ini rupanya hanya layu di hujung mekar, langsung tidak berfungsi sampailah sekarang. Dapat jawatan menteri pun atas ihsan mereka ini merupakan parti dalam gabungan Pakatan Harapan. Dan Mat Sabu dapat jawatan menteri keterjaminan makanan pun disebabkan oleh kapasiti beliau sebagai presiden parti gabungan. Kalau tak, jangan harap orang macam Mat Sabu ini dapat jawatan menteri. PKR tak payah cerita. Mereka ini bukan parti Melayu sejati. Mereka ini tak pernah mengklasifikasikan diri mereka sebagai parti Melayu pun tuan-tuan dan sekalian. Walaupun boleh dikatakan majoriti dalam parti PKR itu merupakan orang-orang Melayu. Parti mereka terbuka. Parti mereka adalah liberal. Mereka ini boleh menerima sesiapa sahaja dan apa jua bangsa boleh mengisi jawatan-jawatan tertinggi dalam PKR tanpa perlu ikut kuota dan sebagainya. Mereka pernah ada seorang Cina sebagai naib presiden dan mereka ada ramai sekali orang-orang bukan Melayu yang memegang jawatan-jawatan tinggi dalam parti tersebut. Dan of course lah, kalau dari segi ahli parlimen yang mereka letak pun ramai je daripada kalangan orang-orang bukan Melayu. Jadinya tuan-tuan sekalian, secara asasnya ketiga-tiga parti
ini sebenarnya mempunyai ideologi dan masalah yang tersendiri. UMNO ideologinya dahululah kan, sekarang tak tahulah, ialah untuk mempertahankan ketuanan Melayu. Itu kita semua tahu. Tetapi mereka ada masalah identiti pada ketika ini. Parti Amanah pula, matlamat mereka cuma untuk hancurkan PAS tapi tak menjadi. Nak tarik orang-orang yang agak Islamik untuk sokong Pakatan Harapan pun tak berapa menjadi sangat. Jadi mereka ini cuma melukut di tepi gantang sajalah. Tak cerita pasal diorang pun tak apa sebenarnya. PKR memang tak cerita langsung pasal Melayu, memang tak kisah langsung pasal Melayu, walaupun sekarang ini Melayu merupakan presidennya. Jadi ketiga-tiga parti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mempunyai backstory yang berbeza, mempunyai orang kata apa, ideologi yang berbeza, matlamat yang berbeza. Jadi bagaimana mungkin ketiga-tiga parti yang sangat-sangat berbeza ini boleh bergabung ataupun digabungkan di bawah satu parti tunggal untuk memperjuangkan orang Melayu? Lokman Nur Adam, anda hadam benda ini betul-betul. PKR ideologinya lain, UMNO ideologinya lain, Parti Amanah ideologinya lain. Daripada ketiga-tiga parti ini, cuma UMNO sahaja yang bercerita tentang hendak memperjuangkan Melayu. PKR memperjuangkan kesamarataan, Parti Amanah memperjuangkan DAP. So macam mana mungkin, wahai Lokman Nur Adam, ketiga-tiga parti yang mempunyai ideologi dan matlamat yang berbeza ini anda hendak gabungkan untuk membentuk parti tunggal yang memperjuangkan orang-orang Melayu, yang menegakkan orang-orang Melayu? Tak dapat nolongnya bang. Bongak je kau jaga. Bila kita mencerita tentang untuk menjadi parti tunjang ketuanan orang-orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu aspek paling besar yang selalu diketepikan oleh mereka ini, aspek agama. Melayu ini memang dikenali dengan Islam. Islam adalah tunjang kepada bangsa Melayu daripada dulu sampailah ke sekarang ini. Jadi untuk mengenepikan aspek Islam daripada memperjuangkan ketunjangan Melayu ini merupakan satu perbuatan yang kelakar, sia-sia dan juga buang masa. Masalahnya, sebab bila engkau hendak memperjuangkan satu benda tetapi kau cabut roh benda itu, kau tak nak roh benda itu, kau nak perjuangkan benda itu saja, benda itu tidak akan hidup. Jadi kepada Lokman Nur Adam, bila anda bercerita tentang memperjuangkan ketuanan Melayu, anda tak bercerita tentang gabung-gabung parti. Parti-parti ini pun sebenarnya tak akan bergabung pun masalahnya, tak payah pun. Yang penting matlamat perjuangan mereka adalah sama. Bukannya parti bergabung, tetapi matlamat yang sama itu digabung. Sebagai contoh, mengapakah Muafakat Nasional pernah berjaya? Sebab matlamat adalah sama, iaitu memperjuangkan Melayu. Cumanya kaedah sedikit berbeza. UMNO ialah nasionalis, PAS pula merupakan pejuang agama, tetapi tunjangnya sama, iaitu Melayu. Macam tu juga dengan Perikatan Nasional. Bersatu ini lebih kurang macam UMNO je pun masalahnya. Ini yang anda terlepas pandang. Anda tolak Islam daripada persamaan ini tidak akan dapat diselesaikan. So kalau nak orang-orang Melayu ini betul-betul bergabung untuk menjadi tunjang, untuk mengembalikan izzah, untuk mengembalikan kekuatan orang Melayu, ialah dengan menegakkan Islam itu. Pastikan anda punya matlamat itu betul, baru anda boleh buat benda itu. Kalau anda tak nampak benda itu, wahai Lokman Nur Adam, tak payah sembang tentang ketuanan Melayu, sebab benda yang paling basic ini pun anda tak faham. Lagi nak sembang panjang, betul tak? Dah tua pun bodoh. Tetapi apa-apa pun, untuk memahami konteks, kita faham perpecahan parti-parti Melayu ini sebenarnya merugikan bangsa, merugikan negara kita ini juga. Sebab negara kita ini, Malaysia kita ini, tunjangnya ialah bangsa Melayu. Bangsa yang kuat kukuh, yang bersatu padu akan menjadikan negara ini teguh. Sebab itulah ada satu kata-kata, bersatu teguh, bercerai roboh. Sekarang ini Melayu banyak bercerai, tetapi untuk mengembalikan mereka ini agar bersatu, kita kena ingat apa yang Allah pesankan kepada kita, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka berpeganglah kamu kepada tali-tali Allah dan jangan berpecah. Ramai orang nampak jangan berpecah aja, pegang tali Allah tu buat tergeti. Itu masalahnya. Sebab itulah kesatuan sangat-sangat sukar untuk direalisasikan, sebab basic pun tak ada. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita hargai cadangan Lokman Adam ini. Mungkin dia nampak sesuatu, tetapi itulah, bila cadangan itu tidak ditunjangi dengan pemikiran yang benar-benar menuju kepada Allah Ta'ala, maka inilah dia jadi bahan lawak masalahnya. Dan soalan yang terakhir sebelum saya berlalu, tuan-tuan sekalian, katalah betul PKR, UMNO juga Parti Amanah ini bergabung, siapa yang akan jadi ketua? Anwar Ibrahim ke? Saya ulang.
Itu Lokman kena jawab. Tapi kalaulah Anwar Ibrahim jadi ketua kepada parti yang satu ini, apa kata orang-orang UMNO? Mereka setuju ke masalahnya? Akau Umbi apa cerita? Jangan sampai Akau Umbi UMNO yang selama ini sangat-sangat bersabar dengan kerenah orang-orang atas UMNO ini, mereka dah tak tahan. Mereka pergi dekat Menara Dato' On, mereka jumpa dengan anda, dengan Zaid Amidi, dengan Tok Mat, dengan semua pimpinan UMNO tertinggi termasuklah ahli-ahli MKT, dan mereka duk pakat-pakat tanya soalan ini. Jangan cakap abang tak payung. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?